الحمد لله القائل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berlega-lega dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah dan pengajaran umat Palestin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ibrah berasal daripada bahasa Arab iaitu ibrah. Dari segi bahasa, ibrah bermaksud menyeberang dari satu tepi sungai ke tepi yang lain. Namun, maksud ibrah yang dapat difahami adalah pengajaran dan pembelajaran itu, sesuatu perkara yang dapat diambil iktibar dalam urusan kehidupan, sama ada dalam bentuk sejarah dan peristiwa yang telah berlaku. Tidak dinafikan dalam tadabbur setiap surah Al-Quran mempunyai ibrah yang boleh diambil pengajaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 3, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik
dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Muslimin sekalian, umum telah mengetahui konflik yang berlaku di antara Palestin Israel telah lama berlanjutan sehingga ke hari ini. Jika kita melihat pada sejarah pencerobohan dan penjajahan Israel Zionis terhadap bumi Palestin dan rakyat Palestin sudah bertahun-tahun lamanya, ianya akan mengambil masa beberapa jam bagi menceritakan kekejaman dan ketidakadilan yang telah berlaku dalam tempoh tersebut terhadap rakyat Palestin. Namun dalam tempoh masa yang singkat ini, mimbar akan cuba menarik perhatian hadirin yang dirahmati Allah sekalian tentang kesan dan pengajaran yang boleh diambil oleh kita semua atas tragedi yang menimpa rakyat Palestin. Apa yang kita lihat pada peristiwa yang berlaku di Palestin amat menyedihkan dan begitu tragis, dengan jumlah kematian yang melebihi angka 12,000 dan jumlah kemusnahan harta benda yang meningkat saban hari. Peperangan di Palestin telah mengakibatkan kesengsaraan dan kerugian besar dalam bentuk kehilangan nyawa, kecederaan, kemusnahan harta benda, kerosakan infrastruktur dan kehancuran ekonomi rakyat Palestin, malahan terjejasnya ekonomi di seluruh dunia. Pembunuhan dan pencerobohan berterusan oleh Zionis Israel ini telah memberikan impak dan trauma berpanjangan kepada rakyat Palestin, terutamanya kepada anak-anak kecil yang belum mengerti kehidupan. Sejak akhir-akhir ini, Zionis Israel telah bertindak dengan lebih biadab dan ganas apabila beberapa negara di Timur Tengah tidak mengutuk kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestin dan seolah-olah mengiktiraf kewujudan mereka. Secara tidak langsung, ianya memberi kekuatan baharu untuk Israel terus menjajah dan menjarah bumi Palestin dengan penuh kekejaman dan kerakusan. Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini segala yang berlaku di atas aturan Allah supaya menjadi ujian kepada orang-orang beriman. Ini selari dengan suratul Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Muslimin sekalian, berat mata memandang, berat lahi bahu yang memikul. Betapa besarnya ujian yang menimpa umat Palestin sukar untuk digambarkan. Penduduk Palestin telah lama hidup di bawah pendudukan Israel. Sepanjang kehidupan mereka, rakyat Palestin telah ditindas dan dizalimi dalam banyak aspek kehidupan, seperti kebebasan mereka untuk bergerak, hak untuk mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah, rampasan harta serta penempatan haram di bumi Palestin, khususnya di tebing barat dan Gaza, telah berlaku secara sistematik dan terancang. Namun begitu, dalam menyelami konflik tersebut terdapat ibarah dan pengajaran kepada umat Islam untuk melihat perkara tersebut terjadi. Berikut beberapa ibarah dan pengajaran yang dapat diambil daripada konflik yang berlaku di Palestin. Yang pertama, ibarah dan pengajaran utama atas pencerobohan yang berlaku di bumi Palestin ini adalah
betapa perlunya umat Islam bersatu padu, bekerja sama, bermuafakat dan saling membantu antara satu sama lain. Kerana perpaduan itu membawa kekuatan, kemajuan dan keberkatan kepada umat Islam. Islam melarang umatnya dari berpecah belah, bersengketa, berseteru, kerana ianya akan mengakibatkan kehancuran kepada sesuatu tamadun serta hilangnya jati diri umat Islam. Umat Islam perlu membina kekuatan untuk bersaing dari sudut fizikal, rohani, kemahiran, kekuatan ketenteraan, ekonomi, termasuk aspek sains dan penciptaan teknologi moden. Kesemua ini perlu dilakukan supaya umat Islam mempunyai kekuatan, maruah, harga diri dan dihormati kawan dan lawan tanpa bergantung kepada dunia barat. Kesemua ini dapat dilaksanakan jika umat Islam bersatu padu, berpegang teguh kepada agama Allah dalam menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Yang kedua, umat Islam hendaklah senantiasa bertawakal dan jangan sesekali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Antara ibrah pengajaran besar yang dapat dicontohi daripada tragedi yang menimpa rakyat Palestin adalah sikap mereka benar-benar kepada Allah dan menyerah segala urusan negara serta hidup mereka kepada Allah. Meskipun menghadapi ujian yang maha hebat di dunia ini, rakyat Palestin terus tabah dan cekal berjuang dalam mempertahankan tanah air mereka dan keluarga mereka, dan dalam masa yang sama berserah kepada Allah sepenuhnya untuk menentukan masa depan mereka. Mereka berhak mendapat keadilan dalam hidup bebas di tanah air sendiri. Begitu juga dengan kesatuan ukhuwah yang utuh dipamerkan oleh umat Palestin, meskipun terdapat perbezaan politik dalam kalangan rakyat Palestin. Penindasan yang berterusan terhadap mereka menjadikan umat Palestin cekal, tabah dan terus bangkit melawan ketidakadilan yang mereka alami. Ketiga, kita rakyat Malaysia perlu bersyukur atas keamanan yang kita kecapi di negara kita selama ini. Seperti rakyat di mana-mana negara, rakyat Palestin juga mempunyai keinginan kepada keamanan dan mengimpikan sebuah negara yang berdaulat. Keinginan ini menjadi sumber motivasi kepada umat Palestin untuk terus nekat berjuang bagi mendapatkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Keempat, ketahanan dan kekuatan rohani rakyat Palestin menunjukkan
ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dalam menghadapi kemarahan serangan musuh yang bertali arus. Berbekalkan kekuatan dan semangat, umat Palestin terus istiqamah dan kekal berjuang meskipun berada dalam keadaan yang sangat sukar, tanpa makanan dan minuman. Jauh sekali kemudahan asasi yang lain merupakan pengajaran yang dapat memotivasikan ketahanan umat Islam. Ketahanan ini memerlukan keimanan yang tinggi, kepercayaan kepada kekuasaan Allah, kesabaran, daya tahan jiwa dan mental yang kuat, dan kesungguhan berjuang di jalan Allah. Tanpa kesungguhan, kekuatan jiwa dan mental umat Palestin mungkin tidak mampu bertahan dan mencapai kejayaan. Dan yang kelima, di samping itu, sokongan dan solidariti semua pihak terhadap isu kemanusiaan membuka mata dunia untuk melihat kebenaran. Konflik ini telah menarik perhatian pemimpin dan masyarakat dunia dari pelbagai negara di dunia untuk menentang kezaliman. Sokongan dunia barat terhadap Israel menggambarkan sikap double standard terhadap hak-hak kemanusiaan yang sering diperkatakan oleh mereka. Oleh itu, umat Islam perlu berhati-hati dengan falsafah perjuangan hak kemanusiaan yang digembar-gemburkan oleh dunia barat, agar tidak terperangkap dengan dakwah dan perancangan yang meminggirkan hak rakyat Palestin. Lebih mendukacitakan lagi, ramai dalam kalangan orang Islam sendiri yang terpesona dan tertawan dengan falsafah hak asasi manusia barat yang mengelirukan umat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, marilah kita mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama menghulurkan bantuan dan sumbangan material dan spiritual seperti tenaga, idea, wang ringgit serta doa yang berterusan dengan mengharap rahmat Allah dan makbulkan doa kita agar suatu ketika nanti rakyat Palestin akan mengecapi kemenangan dan kemerdekaan dari cengkaman Zionis Israel. Sekecil mana sekalipun sumbangan dan doa kita pasti akan dapat menyuntik semangat kepada rakyat Palestin untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan mempertahankan negara mereka. Kemenangan bagi umat Islam itu pasti. Kemenangan umat Islam itu pasti. Dan kerugian bagi orang-orang zalim juga pasti. Cuma hanya Allah sahaja mengetahui bilakah semua ini akan berlaku. Sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk terus kekal istiqamah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar rakyat Palestin dikurniakan ketabahan, kesabaran dan kekuatan rohani bagi memperjuangkan tanah air mereka dari cengkaman kezaliman Zionis Israel. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bantulah saudaramu yang zalim dan juga dizalimi. Riwayat Bukhari. Dalam hadis ini kita sedia maklum bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membantu orang yang ditindas dan dizalimi. Menyebarluaskan berita kekejaman Zionis Israel di media-media sosial dan menentang dakwah dan berita palsu yang disebarkan oleh media-media pro-Israel yang menyembunyikan kebenaran yang sebenar. Ini kerana propaganda yang dimainkan oleh Zionis Israel menggambarkan seolah-olah mereka yang menjadi bangsa kezaliman. Sebagai umat Islam, kebenaran dan keadilan ini perlu diketengahkan, dan kebenaran inilah yang akan akhirnya meraih kekalahan kebatilan.
Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini bahawa janji-janji Allah dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang zalim dan menentang kebenaran akan gagal jua akhirnya. Membaca qunut nazilah pada setiap salat fardu kerana ia merupakan syariat Allah, bahkan ia syiar kesatuan ukhuwah Islam. Jika kita bersimpati dengan saudara se-Islam yang dizalimi, bantulah mereka. Jarak bukannya penghalang untuk menghulurkan bantuan. Meskipun terhalang, tiada siapa yang mampu menghalang senjata doa umat Islam. Bahkan syariat Allah ini kekal utuh sepanjang zaman. Ianya sangat penting bagi kita yang bakal menjadi warga akhir zaman. Masa depan bakal menyaksikan tribulasi dan tragedi yang bertubi-tubi, yang menimpa-nimpa umat Islam. Ini bukan andaian atau ramalan, bahkan realiti yang ditegaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud masa semakin cepat, amal semakin berkurang, batil semakin melampau, dan al-haraj semakin menjadi-jadi. Sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Pembunuhan. Riwayat Al-Bukhari. Begitu juga kebimbangan perlu dirasakan kerana terdapat kemungkinan peperangan boleh merebak ke negara-negara berdekatan. Ini mengundang peperangan yang lebih besar dan meluas. Kesannya kebencian sesama manusia akan berkembang dan sukar dibendung akibat daripada perbezaan ideologi pemikiran dan pemahaman masing-masing pada masa akan datang. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya ialah umat Islam hendaklah bersabar dan bermunajat kepada Allah dalam setiap ujian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita hendaklah sedar bahawa rakyat Palestin telah lama hidup di bawah pendudukan Israel. Mereka ditindas dan dizalimi dalam banyak aspek kehidupan seperti kebebasan bergerak, mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berjuang selain daripada berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Surah Ali Imran ayat 147. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi ummi al-yawmi al-mubarak anta shifa'an al-mubarakah wa tawfana dhunubana wa tawfana min aslana al-kasir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin
وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'ayni 'inayatikal rabbaniyyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma alibil 'auna wal hidayah wa tawfiq wa sihhat wa salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahum an tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, serta serahkanlah tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya azizu ya muntaqimu ya jabbar, Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma 'alayka bil yahudil mu'tadin الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada. Ya Allah, kasihi
dan sayangi mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang diinaya dan dizalimi. Ya Allah, anugerahkan kemenangan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wash-shada'id wal mi'an بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.